Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Boleh dengar juga suara jelas? Uh, Okey, sebelum saya memulakan perkongsian saya pada hari ini, uh, okey, terima kasih yang respon. Sebelum saya memulakan perkongsian saya pada hari ini, um, bolehlah rakan-rakan pelajar ataupun siapa saja yang menonton sesi FB Live pada hari ini untuk like dan share link kepada rakan-rakan lain juga untuk bersama-sama dengan saya dalam siri Speaker Corner pada hari ini. Okay, dan saya akan tunggu beberapa minit sebelum saya memulakan perkongsian saya lah. Okay. Okey. Nampaknya saya boleh mulakan sekarang. Sekejap ya. Okey. Saya akan mulakan perkongsian saya pada hari ini. Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat datang ke dalam sesi FB Live pada hari ini bersama dengan saya. Dalam siri Speaker Corner, dalam siri ke-11 Speaker Corner pada hari ini. Baiklah, sebelum saya pergi dengan lebih lanjut, saya berharap semoga rakan-rakan pelajar berada dalam keadaan yang sihat dan selamat. Walau di mana pun rakan-rakan pelajar dan sesiapa saja yang menonton FB Live pada hari ini. Baiklah, okey. Sebelum saya pergi dengan lebih lanjut, perkenalkan, nama saya Nur Atika Syikin binti Rudi. Saya merupakan pelajar tahun 3 Psikologi Kaunseling di Universiti Malaysia Sabah. Dan saya akan berkongsikan topik dalam Speaker Corner siri ke-11 pada hari ini yang bertajuk Benefit from Counselling Session ataupun manfaat daripada mengikuti sesi kaunseling.
Baiklah, seperti mana yang pernah dikongsikan oleh rakan saya dalam beberapa siri yang lepas, berkenaan dengan stigma terhadap kaunseling dalam kalangan rakan-rakan pelajar sendiri, bahkan juga dalam masyarakat umumnya. Sebenarnya perkataan kaunseling ataupun sesi kaunseling itu sendiri boleh mendatangkan pelbagai maksud dan persepsi kepada setiap orang. Secara asasnya, penting untuk kita mengetahui apa makna sebenar ataupun maksud kaunseling itu sendiri, di mana kaunseling adalah satu hubungan yang membantu yang melalui satu proses sistematik berdasarkan prinsip-prinsip psikologi yang dilaksanakan oleh seorang kaunselor, berdaftar mengikut kod etika kaunseling untuk mencapai perubahan pada diri klien. Okey. Perkhidmatan kaunseling umumnya di peringkat pengajian tinggi pula merupakan satu praktis standard yang bertujuan untuk membantu pelajar mengimbangkan tahap kesihatan mental dan keupayaan untuk belajar. Untuk pengetahuan semua rakan-rakan yang sedang menonton live pada hari ini, sesi kaunseling tidak hanya terhad kepada seorang individu saja ataupun sesi kaunseling individu iaitu secara one to one ataupun satu kepada satu lah. Tetapi terdapat juga kaunseling kelompok ataupun berkumpulan dan juga ada juga bimbingan dalam kaunseling yang bersifat jangka pendek dan juga jangka panjang. Oleh itu, seperti mana yang kita dapat lihat sekarang dalam era pandemik dengan jumlah kes positif yang semakin hari semakin meningkat dan perubahan daripada segi pergerakan, perintah kawalan pergerakan, standard operation procedure ataupun SOP dan sebagainya boleh mendatangkan kesan yang negatif kepada kesihatan mental kita. Sebagai contoh macam seperti yang semua sudah tahu, Universiti Malaysia Sabah pernah berada di dalam perintah kawalan pergerakan diperketatkan, di mana setiap pelajar dihadkan hanya di dalam kawasan kolej masing-masing sahaja. Tidak dinafikan, memang ramai ada di antara para pelajar yang menghadapi tekanan dan juga stres apabila perlu akur kepada perintah kawalan pergerakan ini. Lebih-lebih lagi dalam minggu yang lepas, di mana untuk menyambut sambutan Hari Raya Aidilfitri bersama keluarga. Oleh itu, tidak dinafikan sebenarnya mendatangkan kesan yang negatif kepada kesihatan mental kita. Bahkan sebelum berlakunya pandemik, mungkin ada di antara kita yang berhadapan dengan perkara yang sebenarnya mengganggu kehidupan seharian kita sebagai contohnya, tekanan hidup sebagai seorang pelajar, pengurusan masa, masalah wang, masalah keluarga, isu persahabatan dan perhubungan, masalah keyakinan diri, masalah untuk fokus dalam kelas ataupun dalam pembelajaran dan banyak lagi, kalau boleh saya katakan, daily struggle yang dihadapi oleh semua orang, bukan sahaja para pelajar, yang boleh mengganggu kesihatan mental, secara khususnya pelajar lah dalam kalangan kita. Apatah lagi isu-isu yang serius, sebagai contoh kebimbangan kronik, kemurungan, insomnia ataupun keinginan untuk mencederakan diri yang memerlukan para pelajar untuk merujuk kepada kaunselor ataupun psikologis yang berkelayakan. Oleh itu, muncullah satu pertanyaan di mana bagaimanakah cara untuk mengurangkan kebimbangan, keresahan ataupun menyelesaikan atau mengurangkan masalah ataupun isu yang dihadapi semasa
berhadapan dengan isu-isu tadi tu. Baiklah, salah satu caranya ialah dengan mengikuti sesi kaunseling ataupun berjumpa dengan kaunselor. Saya tahu mungkin agak klise, ya, tetapi di sini saya ingin menceritakan sebenarnya terdapat pelbagai kebaikan dan kelebihan yang boleh diperolehi oleh seseorang individu sekiranya mereka mengikuti sesi kaunseling. Baiklah, menurut kajian yang dijalankan oleh Salina dan Carol Azmi dalam artikel yang bertajuk Persepsi Pelajar Terhadap Perkhidmatan Kaunseling di Universiti Kebangsaan Malaysia ataupun UKM, mendapati bahawa dengan mengikuti sesi kaunseling, kita akan dapat satu ruang, peluang dan medium yang sesuai untuk meluahkan perasaan. Atau apa sahaja yang terbuku di hati yang mungkin tidak dapat diceritakan kepada keluarga dan rakan-rakan yang rapat ataupun yang dekat dengan kita. Dan menurut salah seorang informan dalam kajian tersebut, sesi kaunseling ini tidak semestinya membantu dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh klien tersebut, namun ia menyediakan satu peluang yang kondusif untuk mencari pendengar yang baik kepada permasalahan yang mereka sedang hadapi. Saya ingin kongsikan sedikit pengalaman rakan saya sendiri, di mana rakan saya menceritakan bahawa terdapat perkara yang tidak dapat diceritakan kepada ahli keluarga dan rakan yang berdekatan dengannya kerana bimbang akan layanan, pandangan dan perspektif keluarga dan rakan-rakan tadi berubah selepas mendengar masalah yang dia hadapi. Kemudian rakan saya mengambil keputusan untuk mengikuti sesi kaunseling bersama dengan kaunselor dan berjaya mengurangkan isu yang dihadapi oleh rakan saya tadi. Dan perkongsian daripada rakan saya juga menyatakan di mana kaunselor adalah seorang yang tidak dikenali oleh diri klien ataupun rakan saya tadi, dan kaunselor tidak menilai klien yang hadir ke sesi kaunseling walau apa pun yang diceritakan oleh klien tersebut. Ini telah memberikan satu persekitaran yang selamatlah buat rakan saya sendiri, dan saya percaya ada juga sesiapa yang mempunyai pengalaman mengikuti sesi kaunseling untuk menceritakan apa yang hendak diceritakan oleh mereka lah kepada kaunselor. Selain itu, salah seorang informan juga melihat kelebihan kaunseling daripada aspek peluang untuk mendapatkan bantuan daripada kaunselor yang bersifat objektif dan tidak berat sebelah. Sama juga macam yang pengalaman yang pernah dialami oleh rakan saya sendiri, di mana rakan saya tidak dijudge oleh kaunselor tersebut apabila menceritakan masalah yang dia sedang hadapi. Hal ini demikian kerana kaunselor memang dilatih untuk bersifat natural dan objektif dalam proses membimbing klien dalam mengurangkan ataupun menyelesaikan masalah yang klien hadapi. Selain itu juga, kaunselor terikat dengan etika kerahsiaan di mana setiap kaunselor perlu menjaga rahsia dan apa sahaja yang diceritakan oleh klien dan apa sahaja tindakan yang akan dibuat oleh seorang kaunselor bagi satu sesi kaunseling akan dibincangkan bersama-sama dengan klien terlebih dahulu dan atas persetujuan klien sebelum melakukan apa-apa tindakan lah. Dan dalam kajian yang saya sebutkan tadi, salah seorang informan dalam kajian tersebut berpendapat bahawa seorang kaunselor mempunyai kemahiran mendengar yang baik yang dapat mengurangkan tekanan dan kesedihan yang dialami oleh klien tersebut.
Okey, sebenarnya dengan mengikuti sesi kaunseling juga, seorang individu itu dapat berbincang dan menetapkan apa yang boleh dilakukan untuk mengurangkan kebimbangan ataupun keresahan dengan bantuan kaunselor berdaftar terhadap satu perkara yang mengganggu diri mereka. Namun, suka untuk saya ingatkan bahawa proses kaunseling ini melibatkan seorang kaunselor dan klien berbincang dan bekerjasama, tetapi sesuatu perubahan hanya akan berlaku apabila klien itu sendiri hendak berubah. Okey. Dan berdasarkan pengalaman saya sendiri, saya pernah menghadapi juga isu pengurusan masa yang agak teruk, di mana saya saya tidak dapat menyusun masa untuk belajar, buat assignment, beriadah, bersosial dan sebagainya, sehingga ia mengganggu kefungsian kehidupan seharian saya, di mana apabila saya mula hilang motivasi untuk melakukan apa saja dan akhirnya tidak melakukan tugas-tugas yang ada, bahkan tidak melakukan apa pun sepanjang hari. Dan mungkin ada sesetengah orang berpendapat dan melihat isu ini adalah mudah ataupun simple dan boleh ditangani dengan baik, tetapi tidak pada diri saya pada ketika itu. Oleh itu saya mengambil keputusan untuk membuat temujanji dengan seorang kaunselor pelatih yang juga merupakan seorang pelajar psikologi kaunseling yang sedang menjalani praktikum. Apabila saya menceritakan isu yang saya hadapi kepada kaunselor, saya kemudian mengetahui bahawa saya bukanlah tidak mampu ataupun tidak berdaya untuk melakukan apa-apa tugasan, tetapi saya mengelak daripada melakukan tugasan yang sukar sehingga tidak melakukan tugasan yang ringkas ataupun mudah. Kemudian kaunselor pelatih saya mengajar saya untuk menggunakan teknik successive approximation, di mana saya boleh menyusun tugas-tugasan yang diberikan daripada yang paling penting kepada yang kurang penting dan menetapkan bila dan berapa lama saya perlu menyiapkan tugasan tersebut. Teknik ini telah memudahkan dan membuatkan saya lebih bersemangat untuk memulakan langkah dalam menyiapkan tugasan-tugasan yang ada, dan saya tidak lagi mengelak dari melakukan tugasan-tugasan tadi. Selain itu, saya juga mempelajari beberapa teknik lain yang boleh digunakan dengan bantuan kaunselor pelatih sekiranya saya berhadapan dengan masalah ataupun isu yang sama. Saya juga sedar sebenarnya bahawa walaupun isu ini dianggap kecil ataupun mudah bagi orang lain, tetapi kaunselor pelatih tidak pernah menilai saya dan mendengar setiap apa yang saya ceritakan kepada kaunselor pelatih di dalam sesi kaunseling. Okey, baiklah. Demikian perkongsian ringkas saya pada hari ini. Oleh itu, saya menggalakkan rakan-rakan pelajar yang mungkin menghadapi isu yang dianggap ringan ataupun mudah, tetapi sebenarnya mengganggu kehidupan seharian kita semua dan masih tidak dapat menyelesaikannya sehingga sekarang. Oleh itu, saya menggalakkan rakan-rakan pelajar untuk berjumpa dengan kaunselor yang berdaftar ataupun kaunselor pelatih. Itu kamilah pelajar tahun 3 psikologi kaunseling. Okey, baiklah, secara ringkasnya, perkhidmatan kaunseling yang diberikan dapat memberi ruang dan peluang kepada sesiapa sahaja yang menghadapi daily struggle, walaupun ia dianggap sebagai sekecil-kecil perkara, dengan adanya perkhidmatan kaunseling yang menjaga kerahsiaan dan tanpa judgemen daripada seorang kaunselor itu sendiri.
Okay, saya rasa sampai sini saja perkongsian saya pada hari ini. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Jabatan Hal Ehwal Pelajar Universiti Malaysia Sabah, UMS, kerana telah memberi peluang kepada saya untuk memberi perkongsian dalam siri ke-11 Speaker Corner pada hari ini. Diharapkan rakan-rakan pelajar mendapat manfaat daripada perkongsian hari ini sekaligus mengurangkan stigma terhadap kaunseling dalam kalangan para pelajar bahkan masyarakat. Okay, di kesempatan ini sekiranya ada di antara rakan-rakan pelajar yang ingin mengikuti dan merasai sendiri pengalaman mengikuti sesi kaunseling, bolehlah berhubung dengan kami iaitu kaunselor pelatih yang sedang menjalani praktikum pelajar tahun 3 psikologi kaunseling melalui laman web yang akan dikongsikan di ruangan komen selepas live ini nanti. Dan diingatkan supaya sebelum saya mengakhiri live sesi FB Live pada hari ini, diingatkan supaya semua pelajar menjaga SOP walaupun dalam masa musim perayaan ini, sama ada yang berada di dalam kampus ataupun yang berada di luar kampus dan di rumah. Saya mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Dan selain itu, jangan lupa untuk sentiasa mendoakan saudara kita di Palestin dan semoga kemenangan milik kita. #PrayForPalestine. Okay, sekian, terima kasih. Okay.